Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya murid-murid pelajar-pelajar daripada Sekolah Integrasi Rendah Agama Jawi Siraj Abdullah Ibn Mas'ud, dan semua pelajar-pelajar yang mungkin daripada sekolah lain menonton video Ustaz pada hari ini, pada video kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat, semuanya dalam keadaan yang sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran walaupun dalam suasana tidak seperti yang sebelum ini, ya. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini Ustaz akan sambung lagi video kita selepas kita dah belajar huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim, huruf ha, huruf kha dan huruf ca. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi dua huruf yang bagi Ustaz dia tidaklah, ya, mungkin dia tidak sesukar ataupun dia tidak sesusah huruf jim, ya, huruf jim, huruf ha, huruf kha dan huruf ca, ya. InsyaAllah kita akan belajar huruf dal dan huruf zal. Bagaimana dengan latihan huruf-huruf sebelum ni? Semoga kamu semua dapat membuat latihan dengan baik, sabar, tekun, ya, teliti, dan sentiasa bersemangatlah untuk menulis, ya. Itu yang Ustaz harapkan. Jadi kita akan sambung lagi dua huruf ini, huruf dal dan huruf zal. Sebenarnya murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menulis khat ini, dia memang ada perbezaan dengan huruf Jawi, ya. Sebab itu sebelum ni ada beberapa murid ataupun pelajar dia tanya kenapa huruf khat ni banyak dia punya proses, kan. Dia memang macam itu. Sebab itulah yang membezakan huruf subjek, ya, pelajaran ataupun huruf-huruf Arab dan huruf-huruf yang huruf-huruf Jawi. Kalau kamu belajar Jawi, kamu tak perlu buat dia punya dia punya kaedah, kan. Dia punya kaedah-kaedah tu kamu tak perlu buat. Dia punya titik-titik, dia ukuran-ukuran huruf tu kamu tak perlu buat dalam penulisan Jawi. Cuma kamu kena tahulah huruf tu berada di atas garisan ataupun berada di bawah, ataupun ada yang sebahagiannya berada di atas dan di bawah. Tapi kalau khat dia ada disiplin. Itu namanya disiplin penulisan. Disiplin penulisan tu bermaksud setiap huruf itu ada disiplinnya, ya, ada ukurannya yang tertentu, ada bentuknya yang telah ditetapkan. Jadi kita kena ikut. Itu namanya pelajaran khat. Dia memang ada perbezaan. Jadi untuk pelajaran khat ni sebenarnya dia bukanlah satu pelajaran yang mudah. Sebab kamu tak boleh membaca. Kamu nak dapat menulis khat ini dengan baik, kamu tidak boleh dengan membaca saja. Jadi kamu kena menulis, kamu kena buat latihan. Kamu kena menulis, kamu kena buat latihan, baru kamu akan dapat. Dan bila kamu menulis tu baru kamu faham di mana masalah, di mana kesukaran dia, dan di mana yang saya tak tahu lagi sebenarnya dalam penulisan khat ni, ya. Jadi sebenarnya dalam menulis khat ini kita memerlukan fokus pada kemahiran visual, ya, atau dengan kata lainnya kemahiran melihat, ya. Bila kita melihat satu-satu huruf itu, kita bukan melihat kita tengok macam itu lepas tu kita terus tulis, tak. Sebenarnya bila kita melihat, kita sambil menghafal dan kita ingat bentuk huruf tu, ya. Bila kita tengok, kita perhati, kita tengok dengan ilmu. Maksudnya kita melihat bentuknya, oh dia turun ke bawah,
panjang dia panjang ini, dia garisnya ada 3. Kat situ bila kita lihat itu, kita dah nampak dah bentuk penulisan hot yang betul macam mana kan. Jadi bila kamu melihat itu, sebab itu di dalam kelas ustaz bagi masa sedikit kan, sebelum kamu menulis, cuba tengok dulu huruf tu betul-betul. Mulut diam, mulut diam, tangan diam, mata sahaja tengok huruf tu. Tengok betul-betul, perhati. Lepas tu bila kamu dah ingat, kamu dah nampak bentuk tu macam mana, cuba kamu tulis mengikut apa yang kamu nampak tadi tu. Ya. Okay, baik. Sedikit tips kepada murid-murid sebelum menulis. Yang pertama, kita kena fahamkan dulu bentuk huruf tu. Ya. Kita kena fahamkan dulu bentuk menulis, cara menulis huruf berdasarkan penerangan daripada guru. Ustaz yakin semua guru-guru hot yang kamu belajar, ya, kalau yang bukan belajar dengan ustaz lah, ya. Guru-guru hot akan masuk kelas dan dia akan terangkan, okey, huruf dal, contoh hari ini kita akan belajar huruf dal. Huruf dal ni ada berapa dia punya panjang dia, ukuran dia dan bentuk dia macam mana kita nak buat. Kita nak tarik huruf tu daripada mana ke mana. Titik dia di mana, ada titik ke tidak, dia ni huruf apa, huruf Jawi ke huruf hot, huruf Arab kan. Jadi memang kita akan ada penerangan dahulu sebelum kita menulis. Ustaz yakin semua guru-guru hot pun memang dia terangkan macam itu. Jadi kamu ambil kefahaman dulu berkenaan dengan huruf sebelum kita menulis. Kita jangan terus menulis, sebab kalau kita menulis tanpa kita faham, dan bila kita buat kita sebenarnya kita tak tahu apa yang kita buat, kan. Jadi kena faham dulu, ya. Sebab itu dalam video yang ustaz bagi ni, kalau kamu tengok yang sebelum ni, ustaz bagi penerangan dulu supaya kamu faham bentuk huruf macam mana. Kamu tahu bagaimana proses nak buat daripada mula sampai habis huruf ni, ya. Okey, baik. Kemudian lihat dengan teliti bentuk huruf tersebut dan cuba menulis, ya, apa yang kamu lihat tadi, ya. Bila dah siap tulisan yang pertama tu, kita akan tengok, bila kamu tulis, kamu akan tengok, oh, ni tak sama macam yang ustaz buat, tak sama macam dalam buku, ya. Memang dia takkan sama, ya. Kalau kita tulis banyak kali pun memang dia takkan boleh sama sebiji macam dalam tulisan dalam buku ke ataupun tulisan dalam dengan guru ke. Dia memang akan ada perbezaan. Tapi kita jangan padam. Kalau kamu rasa salah tu, kamu tengok, oh, ni salah ni, apa semua, banyak salah kan yang tulisan yang pertama tu. Kamu jangan padam. Kita buat penelitian semula. Tengok balik apa yang salah pada huruf tu. Contohnya kamu buat huruf H, badan huruf H kamu terlalu besar kan, terlalu besar ataupun dia lebih daripada kepala huruf H yang telah ditetapkan tu. Jadi kamu jangan padam tulisan kamu yang pertama tu, supaya kamu nampak apa kesalahan kamu yang sebelum ni kan. Jadi bila kita dah tengok, kita dah tahu mana yang kurang, mana yang silapnya pada tulisan kita yang pertama tu, kemudian kita tulis semula dengan memperbaiki kesilapan tadi. Jadi kamu tulis dekat sebelah. Contoh dekat sini contoh, ya, ustaz tulis kat sini huruf dal. Contoh bentuk huruf dal kamu buat macam ni. Okey, ini adalah banyak kesilapannya. Jadi yang ini kita tak perlu padam, kamu buat balik kat sini. Kamu buat balik. Okey, ini dia terlalu tegak, jadi dia kena melengkung sedikit. Jadi perbaiki balik. Perbaiki. Sebab itu latihan hot itu dia berulang-ulang. Jadi kita memperbaiki kesilapan penulisan kita yang sebelum ni. Begitulah seterusnya sampailah tulisan kita mencapai satu standard penulisan gaya hot nasar yang telah ditetapkan, ya. Begitulah dalam kehidupan kita, ya, murid-murid semua, di mana kita ni sebagai manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sering melakukan kesilapan. Kita akan melakukan kesilapan setiap hari, sama ada kesilapan itu kesilapan yang berulang ataupun kesilapan yang lain. Itu memang kita akan melakukan macam tu, ya. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna,
kan, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nyawa, perbaikilah ya diri kita, akhlak kita, ibadah kita, tingkah laku kita ke arah yang lebih baik. Ya, begitu juga macam contoh kita menulis. Kalau kita menulis sebelum ni, tulisan kita yang pertama mungkin tak secantik tulisan kita yang kita dah buat latihan berulang-ulang kali. Begitulah dengan kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada kesilapan, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita memperbaiki kita baiki diri kita, kita baiki akhlak kita, kita baiki ibadah kita, kita baiki tingkah laku kita. Kalau semalam kamu ada tinggal sembahyang, hari ini cuba jangan tinggal sembahyang. Kalau semalam tak mengaji, hari ini cuba mengaji. Kalau hari ini mengaji satu muka, cuba besok mengaji satu muka setengah. Nanti besok tambah lagi. Ya, jadi bila dah dalam kita sentiasa memperbaiki diri kita, insya-Allah ya, kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang lebih baik selain kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah yang Ustaz nak bagi tahu. Dalam menulis khot ini, tulisan kita yang pertama tu, kalau kita tak buat latihan tu, memang dia mungkin lah tak secantik yang kita harapkan. Jadi Ustaz harap semua pelajar-pelajar dapat faham, semua pelajar-pelajar dapat sabar ya, dapat sabar, teruskan menulis. Jadikan menulis khot ini sebagai satu hobi ya. Kalau ada waktu lapang, ada waktu yang terluang, kamu jangan sibukkan diri kamu dengan bermain game, kamu jangan sibukkan diri kamu dengan menonton televisyen, kartun dan sebagainya. Itu buang masa je. Lebih baik kamu berusaha untuk mencantikkan tulisan kamu ya. Jadikan khot ini sebagai hobi di waktu lapang, insya-Allah ya. Nanti kamu akan nampak penambahbaikan ataupun kamu akan nampak peningkatan daripada segi tulisan kamu ya, insya-Allah. Semoga nasihat Ustaz sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak untuk kamu terus semangat ya, semangat untuk kamu untuk terus berlatih menulis khot demi memelihara tulisan Al-Quran ya. Kita belajar khot ini untuk kita memelihara tulisan Al-Quran yang mulia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita teruskan pembelajaran kita pada video kali ini, iaitu huruf dal dan huruf zal ya. Baik, sedikit penerangan sebelum kita mula menulis. Huruf yang kamu nampak ini dia adalah dinamakan huruf dal dan huruf zal ya. Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf zal. Di mana dua huruf ini dia adalah dikategorikan sebagai huruf Arab ya. Dia bukan huruf Jawi, tapi dalam penulisan Jawi, huruf dal dan huruf zal juga digunakan ya. Tapi huruf dal dan huruf zal ini adalah huruf Arab. Baik, yang kedua, huruf ini dikategorikan sebagai huruf yang bersegi. Okey, dia sebagai huruf yang bersegi. Bersegi itu bermaksud dia macam ni. Ini dia bentuk segitiga. Ni segitiga. Okey, nampak? Dia segitiga ni. Bentuk bersegi. Kalau yang sebelum ni kita belajar dia bentuk menegak. Kalau bentuk menegak ni bentuk apa? Huruf alif. Ni huruf alif. Kalau huruf yang sebelum ni kita ada belajar lagi mendata. Mendata ni dia ke bawah macam ni. Jadi bila mendata ni dia melibatkan huruf ba. Huruf ba. Kemudian ada lagi huruf yang separa bulat. Huruf separa bulat melibatkan huruf ha ya. Huruf ha, huruf jim. Ni separa bulat. Bulat dipotong separuh. Kat situ separuh bulat. Tapi yang ini dia melibatkan huruf yang berbentuk bersegi sebenarnya ya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, huruf dal dan huruf zal ini dia berada di atas garisan ya. Kalau kita tengok sebelum ni huruf jim, contoh huruf jim,
Dia berada di separuh, ya. Ada sebahagiannya berada di atas, sebahagiannya berada di bawah. Kalau huruf ba berada di atas, huruf alif berada di atas garisan, dan huruf dal dan huruf zal ini dia berada di atas, dia berada di atas garisan. Jadi kita tak boleh buat huruf dal dan huruf zal ni kita buat di bawah garisan. Macam ni salah. Ataupun kita buat separuh berada di atas, separuh berada di bawah. Yang ini pun salah. Jadi kita mesti tulis huruf dal dan huruf zal ini mesti dia ditulis berada di atas garisan, ya. Yang seterusnya, yang keempat, perbezaan dua huruf ini daripada segi bentuk badannya dia sama. Jadi kalau kita berlatih huruf dal, sama lah juga macam kita berlatih huruf zal, sama, cuma bezanya adalah titik. Kalau huruf dal ni dia tidak ada titik, ya. Tengok atas dia tak ada apa-apa. Dan huruf zal ini dia berada ada satu titik di atas, bahagian sini. Itulah yang membezakan huruf dal dan huruf zal. Jadi Ustaz ulang lagi sekali. Yang pertama, huruf Arab, huruf dal dan huruf zal ini adalah dikategorikan sebagai huruf Arab, ya, huruf Arab. Yang kedua, huruf ini dia adalah huruf yang bersegi. Ni bentuk dia, huruf yang bersegi. Yang ketiga, huruf ini dia berada di atas garisan. Ini garisan yang Ustaz dah tandakan ni, garisan warna oranye. Dan yang keempat, perbezaan dua huruf ini adalah titik. Manakala badannya adalah sama. Dan Ustaz akan memfokuskan penulisan pada badan huruf dulu, ya. Kita akan belajar buat badan huruf ni, dan kemudian kita akan belajar buat titik dia, ya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan menulis. Baik, pelajar-pelajar, murid semua boleh tengok di sini kita ada 9 jalur di sini, ya. 1 sampai 9 bahagian. Jadi perkara pertama yang perlu kita ingat apabila kita nak menulis, ya. Bila kita nak menulis hot, perkara pertama yang perlu kita ingat iaitu garisan. Jadi di mana permulaan garisan yang perlu kita buat untuk kita menetapkan huruf dal itu berada di atas garisan. Jadi kat sini Ustaz meletakkan garisannya di nombor 5, ya. Ustaz letak nombor 5. Okey, Ustaz gariskan. Okey, Ustaz garis nombor 5. Nampak nombor 5, ya. Okey. Nombor 5. Baik, bermaksud di sini pelajar-pelajar kita akan menulis huruf dal dan huruf zal ini di atas garisan nombor 1 sampai nombor 5, ya. Dia nombor 1 sehingga nombor 5 ini sahaja yang terlibat dalam menulis huruf dal dan huruf zal, sebab nombor 1 dan nombor 5 ni dia dikira sebagai atas garisan. Manakala nombor 6 sampai nombor 9 ini dia berada di bawah. Dia berada di bawah garisan, atas bawah. Jadi huruf dal itu dia berada di atas garisan. Jadi yang melibatkan penulisan huruf dal itu adalah nombor 1 sampai nombor 5. Jadi 6, 7, 8, 9 dia tidak terlibat. Okey, baik. Itu yang pertama. Baik, insya-Allah kita sambung masuk kepada penulisan kaedah, ya, di mana kita akan menulis titik-titik ukuran huruf, ya. Ustaz ulang lagi sekali. Bila kita sebut titik huruf ini, dia melibatkan dua bentuk, ya, dua fungsi. Yang pertama, titik ini dia berfungsi sebagai titik huruf. Yang kedua, dia berfungsi sebagai ukuran, ya, di mana ukuran setiap huruf Arab ini diukur tingginya, lebarnya melalui titik, ya, titik-titik yang dipanggil titik ukuran, ya. Jadi Ustaz akan mulakan menulis titik ukuran. Jadi kalau untuk huruf dal ini kita akan mula menulis titik ukuran di bahagian nombor 5 lah, ya, di atas garisan nombor 5, sebab huruf dal ini dia ditulis di atas garisan nombor 5 ini, ya. Dia tidak melibatkan garisan yang berada di bawah ni. Jadi sebelum menulis, Ustaz akan buat satu garisan. Tujuan garisan ini adalah untuk
untuk kita menulis kaedah titik ini ya, dengan lurus ya, dengan lurus dan eloklah ya, supaya kita tak tulis dengan sengit dan sebagainya, dan kita dapat tulis dengan baik ya. Baik, yang pertama kita akan buat titik yang pertama. Pertama 1, kemudian 2, 3, 4. Baik, Ustaz mula menulis daripada nombor 5 tadi, dan Ustaz buat sampai 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kamu buat je. Nombor 5, 1 titik, 4, 3, 2 ya. Jadi di sebelah kanan ini dia ada 4 titik. Baik, kemudian bila kita dah siap yang ini, jadi Ustaz akan buat satu lagi titik di bahagian atas ini, nombor 2 ya. Okay, ini titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, dan titik yang keempat. Okey. Jadi di sebelah kanan ini 4, dan di sebelah kiri ni ya, dia mengalir ke kiri ini 4 titik yang berada di atas ni. Okey. Jadi seterusnya Ustaz gariskan. Okay, Ustaz gariskan di sebelah sini. Okey. 4. Okey, 4 atas di bahagian atas, dan 4 bahagian di bahagian kanan. Okey, boleh cuba buat dulu insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan sambung untuk mula menulis huruf dal ya. Baik, Ustaz akan tuliskan dulu. Ini titik yang nombor 1. Okey, titik nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Baik, untuk menulis huruf dal, dia mesti menulis daripada kiri ke kanan. Ya. Ni kiri. Yang ni kanan. Daripada kiri dia akan pergi ke kanan. Tapi kalau huruf dal ni dia akan daripada kiri sini, dia akan turun ke bawah sini. Jadi untuk huruf dal, Ustaz ada buat sampai 4 titik kat sini ya. Jadi kita akan mula, sebenarnya kita bukan bermula daripada titik yang nombor 1. Okey, Ustaz akan mulakan dengan titik yang nombor 2. Jadi mesti ada persoalan, kenapa tidak bermula dengan nombor 1? Kenapa tak mula dengan nombor 1? Kenapa tak mula daripada ujung sini? Kenapa kita mula dengan titik yang kedua ni? Jadi yang itu nanti kamu akan tahu dalam proses yang seterusnya kenapa. Baik. Jadi Ustaz akan mulakan dengan titik yang kedua. Ustaz buat satu garisan. Ustaz buat satu garisan warna hijau. Warna hijau kat sini. Nampak? Okey, baik. Kita akan mula daripada nombor 2, dan kita akan tolak ke kanan. Tolak ke kanan dan ke bawah ya. Ke bawah, mengalir ke bawah, tolak ke kanan dan mengalir ke bawah. Dia akan turun ya, daripada kita mula di sini. Okey, tengok di sini, Ustaz akan mula di sini. Di ujung sini, bukan nombor 1 ya, nombor 2. Titik nombor 2. Kita bermula dengan titik nombor 2. Kita akan mula di ujung sini, dan kita akan berakhir di sini. Nampak? Bukan nombor 5. Tak, jangan tarik daripada sini ke sini. Ini salah. Kalau tarik daripada titik nombor 2 ni ke nombor 5, dia tak betul. Nanti dia terlalu besar. Jadi kita akan tarik daripada titik yang kedua ini, dan kita akan berhenti di titik yang keempat. Nampak sini Jadi dia akan macam ni. Tengok Ustaz buat satu garisan. Nampak tak? Okey. Ini dia punya perjalanan yang kita nak tarik huruf tu lah ya. Kepala, kita panggil kepala huruf dal ataupun kepala huruf zal. Yang bawah dia ni nanti kita akan buat dia punya tapak dia ya. Tapak dia, bentuk dia mendatar. Baik. Yang ini dia punya perjalanan. Baik. Tapi untuk kita menulis huruf dal ataupun huruf zal ni, dia punya kepala dia ni, dia akan ada sedikit bengkok. Kalau sini kamu nampak Ustaz buat garisan dia lurus. Tapi sebenarnya dia, bila kita menulis huruf dal dengan huruf zal ni, kepalanya kita kena buat sedikit bengkok. Tengok ya, Ustaz buat bengkokkan sikit. Ni lurus, Ustaz buat bengkokkan sikit. Macam tu. Nampak tak yang ni? Nampak perbezaan dua garisan ni. Yang warna merah tu dia bengkok kan, yang warna hijau tu dia lurus.
Jadi kita akan buat garisan yang warna merah tu. Kita akan buat garisan yang bengkok tu, daripada titik yang kedua sampai titik yang keempat. Tapi dia tidaklah terlalu bengkok sampai macam ni. Dia tak bengkok sampai macam tu, ataupun dia bengkok macam ni, tak ada. Dia maknanya kalau yang garisan lurus tu dia bengkok sedikit saja. Okay, Ustaz tuliskan kat sini. Ustaz buat besar sikit. Allah, patah pula. Okay. Ustaz warna oranye lah. Okay, baik. Kemudian Ustaz buat bengkok sikit. Bengkok dia kat situ. Nampak? Ni nak bagi kamu pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar tahun 1, nak bagi beza garisan bengkok dengan garisan lurus. Nampak? Jadi huruf dal ni dia kita gunakan kepala dia ni kita gunakan garisan yang bengkok sedikit. Cuma yang garisan lurus ni Ustaz nak tunjuk daripada nombor 2 ni dia akan turun ke nombor 4 ya. Okey, baik. Jadi sekarang ni Ustaz akan gunakan pensil hot. Ustaz akan gunakan pensil hot. Ustaz akan tarik daripada sini, nampak? Ustaz akan tarik daripada sini dan kita akan turun di bahagian sini dalam keadaan bengkok bengkok sikit. Kita akan tarik bengkok sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak? Okey, dia akan nampak bengkok sikit kat situ. Kalau Ustaz buat satu garisan di sini, nampak? Kamu nampak tak dia ada ruang kat sini? Nampak tak dia ada ruang, dia bengkok ya? Dia kena bengkok kat situ. Baik, itu kepala huruf dal ataupun huruf zal ya. Kita akan tarik daripada nombor 2 dan kita akan tarik sehingga ke titik yang keempat ini dalam keadaan bengkok sedikit ya. Jangan tarik sampai yang titik kelima ni, kita berhenti yang ke titik 4 saja. Okey. Baik, ini adalah kebiasaan di mana pelajar-pelajar buat huruf dal ni, kepala huruf dal ni dia akan buat bengkokkan terus kan, dia akan bengkokkan macam ni. Okay. Ada pelajar pun dia buat macam ni pun ada. Ada yang dia buat terus lurus pun ada. Terus dia buat lurus. Ada yang dia buat apa? Macam ni pun ada. Ni. Macam ni pun ada. Untuk pelajar-pelajar tahun 1 lah ya, tahap 1 khususnya. Nampak? Jadi kita akan betulkan kita akan betulkan balik. Kepala huruf dal tu dia mesti melengkung sedikit ya. Kalau kita buat satu garis lurus dan dia akan melengkung sikit. Baik, yang ni Ustaz nak tunjukkan kamu lakaran dia. Kita buat sekali lagi. Lakaran dia 1 2 3 4 ni kita akan mula daripada titik yang kedua ini. Okay, titik yang kedua kita akan tolak. Kita akan tolak daripada sini ke sini ya. Daripada sini ke sini dengan keadaan yang agak melengkung sedikit ya. Tapi kat sini Ustaz suka buat satu garisan supaya dia jadi satu panduan untuk kita. Kita buat garisan kat sini dulu. Okay, nampak tu garisan lurus dia. Okay, jadi Ustaz akan mulakan menulis. Dengan sudut dia ni kita letak pensil kat sini. Sama macam kita nak mula menulis huruf alif tu kan. 73% kecondongan dia ya. Jadi Ustaz akan mula daripada sini dan Ustaz akan tolak ke bawah sini dengan keadaan yang melengkung. Okey, kamu perhatikan. Kita tarik pelan-pelan. Pelan-pelan tarik. Pelan-pelan ikut je. Berhenti di nombor 4 ni. Nampak? Dia melengkung. Okey. Jadi kalau Ustaz buat satu lagi garisan, contoh Ustaz buat daripada sini ke sini, kita buat satu garisan ni, dia akan nampak ada ruang kat situ ya. Sebab Ustaz bukan buat macam ni. Tengok, Ustaz tarik daripada sini ke sini, Ustaz bukan buat macam ni. Kan ada beza, nampak tak? Ni kalau kita tarik lurus kan. Yang ini kalau kita tarik melengkung. Dia kena melengkung sedikit. Okay, contoh Ustaz buat kat sini. Macam tu. Jadi pensil tu, teknik dia pensil kamu tu dia kena letakkan dulu. Okay, letak. Kemudian kamu tarik ke bawah. Okay, kamu tarik ke bawah. Dan kamu kena serongkan sikit. Ni tolak guna ibu jari ni. Macam kita buat huruf bar. Kalau kamu ingat pelajaran kita buat huruf bar itu,
Ustaz ajar kamu tolak sikit guna ibu jari ni supaya kita dapat bentuk yang macam ni kan. Sama juga macam kita buat huruf dal ni, kita kena tolak sikit guna ibu jari kita ni supaya kita dapat dia punya bentuk yang sebenarnya kita nak dapat bentuk yang macam ni. Ini Ustaz lukiskan sikit lah. Ni kita nak dapat lengkungan yang ni. Nampak? Kalau huruf ba tu dia pendek, dia kecil. Kalau ni dia kena tarik panjang sikit, dan kemudian yang ni dia akan ada kita kena dapatkan bucu dia yang tajam tu kat sini. Dia akan berhenti kat sini. Contoh kat sini Ustaz buat lagi sekali. Okey. Kalau kita tulis dia terlalu menyunam, nampak dia akan jadi, dia boleh jadi macam ni. Kan dia boleh jadi macam ni. Jadi sebab itu kita perlu buat ukuran huruf dia tu. Kita buat ukuran huruf dia cantik-cantik, kita buat 1 2 3 4, 1 2 3 4. Kemudian kita buat daripada sini, tarik. Okey, kemudian kita buat satu garisan kat sini menandakan bahawa kita akan buat garisan daripada sini ke sini kan. Jadi ini adalah satu panduan kita supaya kita dapat tahu garisan ni garisan lurus, tapi kita akan buat bengkok sikit. Kita akan buat bengkok sikit kat sini. Pegang, letak pensil kamu di sini, pegang pensil betul-betul. Okey, kemudian kita buat bengkok je. Ni lurus tapi kita buat bengkok sikit. Kita buatkan bengkok sikit. Berhenti di sini. Nampak? Nampak tak dia punya lengkungan tu, dia ada lengkung kat situ. Itu yang Ustaz bagi tahu, dia perlu ada lengkungan sedikit. Tolak pensel kamu pelan-pelan turun ke bawah. Ni kena tolak guna ibu jari. Ini kena tolak guna ibu jari. Sekali lagi. Ini kita tolak pasal kita nak dapatkan tajam tu. Nampak Ustaz pusingkan pensel sikit. Pasal kita nak dapatkan tajam kan. Kita nak dapatkan dia punya tajam. Kalau kita tolak macam ni, dia akan jadi macam tu. Ataupun kalau kita buat lengkungan, dia akan jadi macam ni. Dia pun boleh lah juga, tapi dia kurang kemas lah, dan dia kurang cantik. Jadi dia kena dapatkan dia punya tepi tu dia tajam, yang bawah dia ni kami kena tarik. Ni kena buat banyak kali lah, berlatih. Berlatih lagi, pelan-pelan buat, berlatih lagi. Buat kepala dia, berlatih. Berlatih. Macam tu lah. Okay. Jadi itu untuk penerangan berkenaan dengan kepala huruf dal dan huruf zal InsyaAllah kita akan sambung. Kita menulis bagaimana kita nak tulis dia punya tapak dia, tapak huruf dal dan huruf zal pula. Okay, baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita dah belajar membuat kepala kepala huruf dal dan kepala huruf zal. Yang ni perlu diingat, kita perlu buat sedikit lengkungan Kita buat sedikit lengkungan supaya dia dapat membezakan. Yang ni garis lurus dan yang ini ada lengkungan sedikit. Okey, baik. Kemudian kita akan memfokuskan kepada tapak huruf dal dan huruf zal. Baik. Untuk tapak huruf dal dan huruf zal, kita akan bermula di sebelah kanan Kita akan mula di sebelah sini. Ini sebelah kanan ini sebelah kiri. Kiri kanan. Okey, kita akan mula daripada sini dan kita akan tarik kita akan tarik ke bawah sedikit. Kita bukan tarik lurus. Kita bukan ikut garisan yang hitam ni, tak. Kita akan tarik ke bawah sedikit. Kita akan berhenti. Kita akan berhenti di mana? Kita akan berhenti di separuh titik yang nombor 1 ni. 1, 2, 3, 4. Sebab itu Ustaz kata tadi kita mula daripada titik yang kedua kan. Titik yang nombor 1 ni kita buat tapi dia belum ada fungsi. Yang kat sini dia punya fungsi dia. Di mana titik yang nombor 1 ini, okey, titik yang nombor 1 ini
Ini satu titik. Jadi ustaz buat separuh. Yang ni ustaz nak bagi kamu nampak kat sini, separuh. Okey. Nampak? Okey, baik. Ustaz nak terangkan dulu berkenaan dengan titik satu dan titik separuh. Contoh dekat sini ustaz buat titik besar kan. Yang ustaz kata tadi 1 2 1 2 3 4. Okey, ni titik yang inilah. Yang ustaz nak terangkan titik yang ini. Yang ustaz nak bagi tahu ni separuh tu macam mana. Okey, baik. Ni. Ini ya, titik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kita mula daripada titik yang kedua kan. Kita akan tarik macam ni ke bawah. Kita akan tarik ke bawah sini. Jadi bila ustaz kata separuh, bermaksud separuh titik ini satu titik. Jadi separuh ni kita akan potong kat sini. Nampak? Ustaz potong kat sini. Jadi ini separuh. Yang ni penuh. Yang ni separuh. Jadi yang ini kita akan tarik tu daripada yang nombor 4 tu, kita akan tarik ke titik yang nombor 1, separuh titik saja. Berhenti pada separuh titik saja. Okey, contoh kat sini ustaz tarik daripada nombor 4 titik yang nombor 4 ini ustaz tarik. Okey, ustaz turun, bawa turun sedikit. Ni ustaz buat lakaran dulu ya. Buat turun sedikit, berhenti di garisan dulu. Nampak tak? Garisan ni dia mesti sama kan. Atas bawah dia sama sebab kita buat satu garisan lurus. Tapi kita lebihkan sikit je. Kita lebihkan setengah titik saja. Nampak tak ustaz buat kat situ? Okey. Ini lakaran dia. Dan kemudian apabila kita turun ke bawah ini, dia ada lengkungan sedikit. Cuba kamu perhatikan. Ini garisan lurus. Tengok ya. Ini garisan lurus. Tengok ustaz buat lengkungan dia. Dia lengkungan dia ke bawah sedikit. Okay, jadi ustaz buat guna pencil hot daripada sini ya, daripada bucu nombor 4 ni kita tarik dan kita bawa turun ke bawah pelan-pelan. Macam tu. Okey. Jadi dia akan lebih sedikit. Dia akan masuk ke kawasan titik nombor 1 ni separuh saja. Manakala yang separuh lagi dia tak masuk. Dia akan jadi macam tu. Dia akan nampak separuh lebih sikit dah ya, daripada garisan yang ini. Okey, baik. Ustaz buat lagi sekali. Okey, baik. Pelajar-pelajar boleh tengok di sini dan perhatikan di sini. Ni ustaz buat untuk bagi penerangan lagi sekali. Okey. Ni titik dia ya. Titik yang nombor 4 ni. 2 3 4. Baik. Titik yang ini daripada sini kita ambil daripada bucu dia ya. Contoh kalau ustaz besarkan kat sini, ustaz buat besar. Okey, kita bukan ambil daripada sini. Contohnya kamu tarik pensel kamu ni, dia makan kat sini. Tak ada. Ni dia salah. Okey, kita akan ambil daripada sini, bucu dia yang tajam. Sebab itu ustaz tadi tekankan untuk kita buat kepala huruf dal ni, kita cuba dapatkan dia bentuk bucu yang tajam ni. Sebab kita akan mula daripada sini. Nampak? Kita akan mula daripada sini. Ustaz akan tarik daripada sini. Ustaz tak tarik daripada dalam ni. Kalau kita tarik daripada dalam ni, dia akan potong kepala huruf dal ni. Jadi dia tak cantik. Jadi dia akan kita akan mula daripada bucu dia ni. Bucu dia ni kita akan tarik ke bawah. Okey, jadi tengok kat sini. Okey, ni garisan dia. Garisan dia nampak. Ustaz akan tarik daripada sini. Sini nampak bucu ni, ustaz akan tarik ke bawah. Ustaz akan tarik ke bawah sedikit. Macam kita buat kepala huruf dal tu, dia ada melengkung sedikit kan. Jadi yang ini pun sama, kita akan melengkung sedikit. Kita akan melengkung sedikit dan kita akan masuk ke bahagian titik yang nombor 1 tapi separuh saja. Dia tidak masuk secara keseluruhan. Dia berhenti kat garisan yang warna merah tu. Nampak tak yang ustaz tulis, yang ustaz garis tu. Yang sebelah sini ada ruang lagi, sebelah sini ada ruang. Jadi ustaz potong separuh daripada titik yang nombor 1 ni. Jadi kita akan tarik daripada sini. Nombor 4 ni kita akan tarik ke titik yang nombor 1 ni. Kita akan masuk ke bahagian separuh saja ya. Dia tidak masuk ke bahagian yang sebelah sini. Dia masuk sikit saja. Okey, jadi nampak ada lengkungan ya. Nampak kita buat lengkungan.
Jadi Ustaz akan guna pensel hot. Ustaz akan tarik daripada sini, tarik pelan-pelan, 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 dan berhenti di sini. Berhenti. Okey, mesti berhenti. Okey, perlu diingatkan, pelajar dia tak boleh buat macam ni ya. Contoh Ustaz buat kepala dia. Baik, kemudian kamu buat terus macam ni. Ini salah. Ini tak boleh. Dia mesti kena ada lengkungan sedikit ke bawah. Contoh kalau Ustaz buat satu garisan lurus di sini, nampak dia ada ruang. Kamu nampak ada ruang tu? Sama juga macam kita buat yang kat sini. Nampak dia ada ruang. Nampak sini ada ruang, bawah sini pun dia ada ruang. Jadi bila kita cantumkan di sini, dia jadi segitiga. Jadi bentuk segitiga. Sebab itu dia disebut huruf yang bersegi. Huruf yang bersegi. Jadi dia mesti kena ada ruang. Dia tak boleh kita buat macam ni. Contohnya, Ustaz buat kepala dia dulu. Okey, kepala. Kemudian kamu pun buat macam ni. Ke bawah sangat pun tak boleh, kan? Kalau macam ni, kalau Ustaz buat satu garisan daripada sini, dia tak nampak lengkung dia. Nampak dia salah. Jadi kalau kita buat lagi, contoh kamu buat macam ni, ni pun dia salah sebab lengkungannya dia terlalu besar. Nampak tak? Dia kecil je, lengkungannya dia tak besar, sikit je. Okey, betul. Ni lengkungan dia. Kemudian kita buat sikit, turun ke bawah sikit, dan lebihkan sedikit saja daripada sini. Nampak? Dia akan ada ruang sedikit di sini, di bawah ni. Kalau kepala dia pun ada ruang sikit, bawah tapak dia pun dia ada ruang sedikit. Kamu boleh tengok kat sini. Okey. Okey, baik, murid-murid boleh tengok di sini. Ini adalah bentuk ukuran huruf. Baik, untuk kepala huruf dal, kita akan tarik daripada titik yang kedua ke empat ya. Ustaz buat satu garisan. Okay, kemudian daripada titik yang keempat, kita akan tarik kepada separuh titik ya, separuh titik yang pertama ni. Nampak ni, yang pertama ni kita akan tarik nombor 4 ke sini. Okey. Dia akan bentuk ke bawah sedikit lah kita akan tarik ke bawah, dan dia bukan kita tarik macam ni. Ni salah ya. Kita tarik sedikit dia ke bawah, jadi dia akan bentuk nganga dia sikit macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Okey. Baik, kemudian Ustaz akan buat dia punya kepala. Kita mula daripada sini. Okey, kemudian daripada sini, kemudian kita buat lengkungan ya. Kita buat lengkungan ikut je garisan tu. Kita akan buat lengkungan. Okey, baik. Bila sampai di bahagian nombor 4 ini, okey, kita akan sambung dan kita akan tarik sampailah titik yang pertama, separuh saja. Dengan keadaan kita buat melengkung sedikit juga macam kita buat kepala dia. Okey, tarik pelan-pelan. Lengkung. Okey. Itu dia. Ya. Jadi kalau Ustaz buat satu garisan kat sini, contoh. Nampak? Tu jelas kat situ dia ada lengkungan, dan kita boleh letakkan bulat kecil kat situ supaya kita nampak dia ada lengkungan kat situ. Nampak? Dia lengkungan, dan kalau kita tarik daripada sini, tarik ke sini, ini pun dia ada lengkungan. Nampak? Dia maknanya dua garisan ini, kepala huruf dal dan dia punya badan huruf dal ini, dia tidaklah bentuknya begini. Yang ni maknanya ni salah. Maknanya yang ini dia perlu bengkokkan sedikit ya, bengkokkan sikit. Contoh kalau Ustaz buat lagi sekali kat sini, Ustaz buat turun, nampak Ustaz bengkokkan, beza kan? Nampak ada beza kat situ. Kemudian ni tadi kalau kita buat lurus, tapi kalau ni kita buat bengkok sedikit, turun dan bengkok sedikit. Macam tu. Buat bengkok sedikit. Yang ni dia ada beza. Nampak?
Ni kalau ustaz buat garisan kat sini pun dia sama, dia tak ada ruang, nampak? Dia tak ada ruang. Nampak? Okey. Yang ujung dia ni kita lebihkan sedikit, kita masuk 1.5 titik ni. 1 titik ni kita potong setengah, ni kita masuk setengah saja. Ya, macam ustaz buat ni, nampak? Okey, kita jangan tolak sampai masuk ke titik yang pertama ni habis ni. Jadi kalau kita tolak sampai sini, garisan warna oranye yang ini, dia akan jadi nampak panjang sikit huruf dal kita tu, dia jadi tak seimbang. Dia panggil tidak seimbang lah. Jadi kita tolak melepasi garisan oranye yang nombor 2, titik nombor 2 ni, kita tolak sikit je kamu tolak. Tolak sikit, kemudian berhenti. Okey. Baik, itu adalah penerangan berkaitan dengan kepala dan badan huruf dal, huruf zal, ya, insya-Allah. Selepas ni kita akan masuk kepada penulisan titik huruf zal, insya-Allah. Okey, baik, murid-murid, insya-Allah kita akan belajar menulis titik huruf zal. Okey, baik, ini yang murid-murid lihat yang kita dah belajar tadi. Kepala huruf dal ini kita tarik daripada titik yang kedua ini. Okey, titik yang kedua kita tarik daripada titik yang kedua, kita turun titik yang keempat, ya, kemudian kita sambung lagi titik yang keempat ini, kita sambung, kita tolak di bahagian yang nombor 5 ini, kemudian kita tolak, kita masuk kepada titik nombor 1 ni, separuh. Ya, kalau kita lihat di sini, waktu kamu tarik ke bawah tu, dia akan ada ruang sikit kat sini. Sebab huruf dal ni dia bukan kita tarik macam ni dan kemudian kita lurus. Kalau lurus ni dia tidak akan ada ruang kat bawah sini. Dia ada ruang ni. Sebab apa ada ruang? Sebab bila kita tarik daripada sini ke sini, dia turun sedikit. Dia akan, keadaan dia turun, dia nganga sikit. Nganga dia macam ni. Okey. Sebab itu dia ada ruang. Okey, ini adalah badan huruf dal dan huruf zal. Manakala untuk titik huruf zal, dia hanya ada 1 titik saja, ya. Manakala huruf dal itu dia tidak ada titik. Jadi kita fokuskan kepada huruf zal. Baik, titik huruf zal ini dia akan berada di bahagian atas, ya. Dia tidak berada di bahagian kanan, ataupun dia tidak ada bahagian kiri, bawah, ataupun berada di dalam kawasan huruf tersebut. Okey, dia akan berada di atas kepala ni. Ini kepala huruf dal, kepala huruf zal, dan titik huruf zal itu dia berada di atas kepala dia. Baik, jadi seperti sebelum ini yang ustaz terangkan, untuk kita menulis titik ini kita tak boleh terlalu rapat. Kita tak boleh rapat sangat dengan huruf zal ni. Contohnya ustaz buat kat sini huruf zal. Okey, ustaz buat huruf zal. Baik, ini huruf zal. Jadi kita tak boleh letak titik dia dekat terlalu rapat kat sini, nampak? Kalau macam ni kan dia terlalu rapat, kan? Jadi dia boleh kena dengan badan huruf ni, jadi dia tak seimbang. Tak seimbang dan dia nampak tak cantik. Jadi untuk kita memberi keseimbangan antara titik dan huruf ini, kita letakkan kita selangkan dengan 1 titik kaedah ni, ya. Contohnya 1 titik ustaz letakkan dekat titik barisan yang nombor 1 ni, nampak? Nombor 1 ni ustaz letak kat sini. Letakkan di tengah-tengah sini. Okey. Baik. Okey, kemudian yang ini pun sama. Kalau kita tengok dia punya kaedah ni, ustaz letak kat nombor 2 lah. Ustaz letak kat titik yang nombor 2 untuk kamu senang faham. Nombor 1 ke 2, 3, 4 ustaz letak kan yang ni kan. Kamu tak nampak. Jadi yang ni kamu nampak. Ustaz letak je dekat titik kaedah yang nombor 2, yang permulaan kamu buat kepala huruf dal tadi tu. Titik dia ni, yang ni kita letakkan 1 titik di atas. Ini adalah untuk titik huruf zal. Jadi contoh kalau ustaz padam, nampak? Okey, dia jadi seimbang dan dia jadi cantik lah, insya-Allah. Nampak? Okey, kita bukan letak dia kat sebelah titik nombor 3, nombor 4, nombor 1. Dia jauh sangat tu, ya. Jadi dia letak betul-betul di atas kepala huruf dal ni. Kita pilih letakkan saja di titik yang nombor 2. Okey. Jadi itu adalah penerangan berkaitan dengan huruf dal dan huruf zal. Okey. Jadi ustaz buat sekali lagi lah.
Ustaz buat secara sepintas lalu. Huruf dal dulu ya. Ustaz buat huruf dal. Tapi kamu Ustaz nasihatkan buat melalui kaedah dulu ya. Ni buat huruf dal. Kamu kena buat kaedah dulu ya. Kena buat kaedah. Kamu jangan berlatih macam ni Ustaz. Tak nak kamu berlatih terus buat huruf macam ni. Kamu kena berlatih buat dia punya apa? Buat dia punya garisan, kaedah dia. Dan kita berhenti, tarik ke bawah dan lebihkan sedikit. Kemudian kita buat dia punya titik dia berada di atas. Macam ni. Okey, huruf dal dan huruf zal. Okey. Ada ruang. Sini pun ada ruang. Dia ada ruang. Sini pun dia ada ruang. Okey, buat sini. Baik. Jadi ini saja penerangan Ustaz berkaitan dengan huruf dal dan huruf zal. InsyaAllah selepas ini kita akan masuk kepada teknik untuk buat latihan lah ya. InsyaAllah. Baik, kita akan masuk kepada teknik untuk latihan. Jadi Ustaz terangkan sedikit berkenaan dengan latihan. Okey, bagi murid-murid yang ada buku latihan, khususnya untuk murid-murid yang di bawah belajar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, buku khot kamu tu memang dia bentuk dia macam ni ya. Bentuk dia memang dia ada garisan-garisan ni. Cuma Ustaz buat ni untuk murid-murid yang tak bawa buku balik hari tu kan, ataupun buku dia tertinggal, ataupun buku dia dah ke mana dah. Jadi kamu boleh khususnya untuk murid-murid Siraj AIM ni boleh download dalam Google Classroom dan di dalam Telegram sekolah Ustaz dia bagi ya. Murid-murid lain pun boleh buat garisan sendiri pun boleh. Garisan dia sikit-sikit kecil-kecil macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, untuk latihan. Baik, kemudian untuk latihan kita bahagikan kepada 6 ya. Okay, nampak ni Ustaz bahagikan macam ni je, senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, macam biasa kita mulakan dengan garisan. Okey, kalau huruf dal tadi, huruf dal dengan huruf zal, kita mula garisan dia warna dengan warna merah ni lah. Ustaz letakkan nombor 5 ni ya. Kamu nak guna warna apa pun boleh selain daripada warna merah, asalkan kamu nampak dia punya garisan. Okey, contoh. Okey. Kemudian Ustaz buat apa lagi? Ustaz buat satu lagi garisan kan. Buat satu lagi garisan kat sini. Okey, kemudian Ustaz buat dia punya titik. Titik dia ni jangan malas. Okey, latihan tu jangan terus buat huruf dal. Huruf dal, huruf zal terus buat tak nak. Ustaz nak kamu buat juga dia punya garisan ni dan dia punya kaedah. 1, 2, 3, 4. Kemudian buat lagi 1, 2, 3, 4. Buat cantik-cantik dan buat lurus-lurus ya. Jangan buat cincai-cincai. Biar buat pelan-pelan tapi kita buat dengan kemas dan elok. Okey, tarik lagi di sini. Kemudian kita tarik lagi satu sebab kita mula dengan titik yang nombor berapa? Titik yang nombor 2 ni kan. Titik yang kedua ni. Jadi kamu tarik kat sini. Okey, kalau kamu rasa susah untuk kamu buat lengkungan, kamu boleh buat kat satu garisan lurus dulu. Ambil daripada bucu sebelah sini. Tengok bucu sebelah sini, kamu ambil dan kemudian kamu tarik je, buat satu garisan lurus. Ni untuk panduan. Nampak? Bila dah dapat garisan lurus, okey, kamu boleh tarik daripada sini. Okay, kamu tarik dan kamu buat lengkungan sedikit. Buat lengkungan sedikit. Okey. Dah siap dah lengkungan yang pertama, kemudian kamu buat satu lagi garisan. Yang ini kamu jangan lupa kita ambil setengah saja. Buat lagi satu lagi garisan di tengah ni. Ni. Okey. Jadi kita tarik. Tarik daripada sini, tarik sampai ke tengah sini. Okey, kemudian kamu buat guna pensel. Hot. Tarik pelan-pelan ke bawah. Okey, siap satu. Siap satu huruf dal. Buat lagi sebelah sini, buat lagi sampailah di bahagian bawah. Okey.
Jadi untuk murid-murid Siraj AIM nanti Ustaz akan semak bila buka sekolah, ataupun kalau kamu dah siap, kamu boleh upload di Google Classroom. InsyaAllah Ustaz akan semak, Ustaz akan tengok. Untuk murid-murid yang selain daripada sekolah Siraj AIM kamu boleh semak tulisan kamu, hasil latihan kamu ni dengan guru masing-masing lah ya. InsyaAllah Ustaz doakan semoga kamu dimudahkan untuk membuat latihan, sentiasa bersemangat, sentiasa sabar, tekun dan teliti dengan latihan kamu. Mudah-mudahan kamu diberikan kesihatan ya. Niat kita sekali lagi Ustaz ingatkan, niat kita belajar hot ini untuk kita memelihara Al-Quran. Semoga Allah SWT memuliakan kita dengan sebab Al-Quran, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam penulisan hot untuk huruf yang seterusnya ya. Jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.